So malam ni dengan Cikgu Farah, kita still lagi dengan bab 1. So yang ni part 3. Okay, so pertama yang kita belajar hari ni adalah jenis-jenis kedaulatan. So kedaulatan ni ada 4 jenis, iaitu pertama dari segi tradisional, kedua moden, ketiga kedaulatan undang-undang. Maksudnya kedaulatan tu dari aspek undang-undang. Lepas tu kedaulatan dari pandangan daripada segi antarabangsa. Maksudnya pada pendapat antarabangsa. Okay, so pertama cikgu explain dari segi tradisional. So tradisional ni bermaksud dia dah start daripada Kesultanan Melayu Melaka lagi sebenarnya kedaulatan kita ni. Cuma dia macam tak macam tak, bukan cakap tak details, macam tak ditekankan sangat this is kedaulatan, ini adalah kedaulatan. No. So untuk tradisional dia bukan bermaksud dari dari segi zaman dulu lagi, dia dapat kita nampak melalui raja yang berkuasa mutlak. Maksudnya pentadbiran adalah dari segi berkuasa mutlak. Berkuasa mutlak ni automatik dia yang sebagai kuasa tertinggi, itu berkuasa mutlak. Maksudnya secara automatik lah, tak ada pilihan raya ke apa, dia berkuasa mutlak. Dia macam automatik, dia yang mentadbir gitu. Okay, lepas tu dah start bermula dari lagi tamadun awal manusia. Maksudnya dari segi tamadun awal lagi, time Rom, Yunani, lepas tu Funan, Champa, yang zaman macam tu, tamadun awal lagi. Okay, lepas tu ini dari segi tradisional. So maksud dia, kita boleh nampak kedaulatan ni dari segi time pemerintah tu menggunakan berkuasa mutlak dan sejak tamadun awal manusia lagi. Okay, so lagi satu dari segi negara kita, maksudnya negara kita Malaysia ni, kedaulatan bila kita boleh nampak melalui kedaulatan Raja-Raja Melayu. So cikgu buat kat bawah ni lah, tak muat. Iaitu kedaulatan Raja-Raja Melayu. So ini bukti dia, bukti kedaulatan kita dari segi tradisional, iaitu kedaulatan Raja-Raja Melayu. So kedaulatan Raja-Raja Melayu ni dia bergantung dengan kuasa dan kewibawaan sultan. Kuasa dan kewibawaan raja, bukan sultan. So kalau pemerintah dia bukan pemerintah yang berwibawa, jatuhlah macam tu. Okay, lepas tu raja kita anggap sebagai kuasa tertinggi, iaitu kuasa tertinggi. Maksudnya dia yang mentadbir, dia yang paling atas. Lepas tu dikukuhkan dengan kesetiaan rakyat. So raja yang paling kuat adalah bila beramai penyokong dia. Dibuktikan dengan macam mana rakyat menunjukkan taat setia dia kepada raja. So dia dikukuhkan dengan kesetiaan rakyat. Okay, so ni dan untuk tradisional. So kita masuk yang kedua pula dari segi moden. Okay, so untuk kedaulatan yang dari segi jenis moden ni, dia bermula selepas revolusi. Bermula selepas revolusi keagungan. So benda ni dah explain dalam tingkatan 4 dengan revolusi Perancis. Okay, so dia cakap kedaulatan ni adalah hak rakyat dan juga kerajaan yang berperlembagaan. Tu dari segi moden. Maksudnya kedaulatan dapat dilihat melalui hak rakyat dan kerajaan berperlembagaan. So this one dari segi moden. Okay, lepas tu selepas Perang Dunia Pertama, barulah boleh kita punya kedaulatan ni boleh dikaitkan dengan unsur nasionalisme. So ini di negara bukan negara kita, maksudnya seluruh dunia berlaku dekat kerajaan Uthmani apa semua. So selepas Perang Dunia Pertama dikaitkan dengan unsur nasionalisme.
So sebelum Perang Dunia Pertama, dia dikaitkan dengan kedaulatan ni daripada hak rakyat dengan kerajaan berperlembagaan. Berperlembagaan tu apa? Maksudnya mempunyai undang-undang yang paling tinggi. Itu maksud dia berperlembagaan. Okay, so dikaitkan dengan unsur nasionalisme, iaitu persamaan dari segi bahasa dan juga budaya. So macam kerajaan Umayyah tu lah, macam mana Tok Janggut dia tengok kerajaan Umayyah tu makin berani menentang penjajah. So Tok Janggut pun dapat, oh dia Islam, kita Islam, kenapa kita tak boleh, macam tu. So dari situ Tok Janggut dia menentang dekat Pasir Emas tu. Ni berkait dengan tingkatan 4 sebelum ni. Okey, lepas tu untuk negara kita, dia terjadi bila berlakunya gabungan negeri dan terbentuknya Persekutuan Tanah Melayu 1957, time merdeka. Lepas tu Persekutuan Malaysia, iaitu 1963, iaitu Hari Malaysia. Itulah terjadinya, bezanya 1957 dengan 1963 ni. So 1963 ni barulah Sabah dengan Sarawak join. Okay, so masuk pula kedaulatan undang-undang. So untuk dari kedaulatan undang-undang, maksud dia kerajaan, ini maksud kerajaan kedaulatan undang-undang, kerajaan bersama dengan rakyat wajib patuh undang-undang. Maksudnya itulah maksud dia kedaulatan undang-undang. Maksudnya kita patuh dengan undang-undang tu. Okay, lepas tu tujuan dia ada kedaulatan undang-undang ni untuk menjamin kestabilan dan juga keamanan kehidupan masyarakat. So menjamin keamanan. Sebab tu kena ada undang-undang. So dia menjamin keamanan dan juga kestabilan kita dari segi masyarakat. So bertolak ansur semua sebab ada undang-undang. Okay, lepas tu badan kehakiman. So kita wujudkan badan kehakiman sebab apa? Untuk pelihara dengan melaksanakan undang-undang. So baru ada, alamak tak muat pula. Okay, badan kehakiman. Badan kehakiman diwujudkan untuk apa? Iaitu pertama untuk pelihara dengan laksanakan undang-undang. Pelihara maksudnya pastikan orang patuh dengan undang-undang dan laksanakan pula rakyat kena ikut undang-undang tu. Okay, lepas tu kedaulatan undang-undang ni adalah prinsip keempat dalam rukun negara, kedaulatan undang-undang. Okay, so last sekali, kedaulatan antarabangsa. Kedaulatan antarabangsa dibuktikan melalui pengiktirafan PBB, Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu. Nampak kan? Pengiktirafan PBB. So, benda ni dia cakap dalam PBB dah cakap sesebuah negara tidak boleh dicabuli oleh negara lain. Maksudnya negara lain tak boleh masuk pentadbiran negara tu. So itu yang dibincangkan apa yang Amerika Syarikat buat dekat dekat Palestin dengan Israel buat dengan Palestin. Macam tu. So dia telah melanggar sebenarnya PBB. Okay, so lepas tu deklarasi hubungan persahabatan PBB 1970. So tu bukti dia. Bukti kita diiktiraf oleh kedaulatan antarabangsa ni, iaitu deklarasi ni. Cikgu buat short form je tak muat. Hubungan persahabatan PBB 1970. Okay, so dia telah sahkan prinsip persamaan kedaulatan undang-undang antarabangsa. Maksudnya kedaulatan undang-undang kita ni telah disahkan sama dengan kedaulatan antarabangsa. Lepas tu dia buktikan juga yang dunia ni iktiraf Malaysia ni bebas, merdeka dengan berdaulat. So itulah bila ada deklarasi hubungan persahabatan PBB ni. So dia telah iktiraf kita punya sistem kedaulatan kita ni adalah negara yang berdaulat. Macam gitu. Oh, dah 9 minit. Okay, so awak kena ingat ni. Maksudnya pastikan awak boleh explain. Dari segi jenis kedaulatan ni ada traditional, modern, kedaulatan undang-undang, kedaulatan antarabangsa. So kalau kedaulatan traditional ni, ingat dia dari sejak awal lagi. Lepas tu kedaulatan yang moden ni bermula selepas Perang Dunia Pertama.
Okay, lepas tu kedaulatan undang-undang pula adalah prinsip keempat undang-undang negara kita, rukun negara. So dekat situ dia bagi tahu kita maksud kedaulatan undang-undang ni, kerajaan dengan rakyat wajib patuh undang-undang. So lepas tu kedaulatan antarabangsa dibuktikan dengan pengiktirafan oleh PBB. So PBB buktinya Deklarasi Hubungan Persahabatan PBB 1970. So dia telah iktiraf kedaulatan negara kita. Okay, so itu saja untuk hari ini. Jangan lupa like and subscribe, dan jangan lupa kalau berminat dengan online kelas Pusat Tuition Kecemerlangan Utama, bolehlah WhatsApp cikgu dekat nombor di bawah. Okay, that's all for today. So anything awak macam confused ke apa, awak boleh komen sebab cikgu baca komen korang, insyaAllah. Okay, that's all. Assalamualaikum. Bye.